Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton eksplorasi misteri mistik dalam channel Studio NS Production. Saya Nazri Saleh, hos anda. Pada hari ini saya akan bawakan anda menceritakan berkenaan kisah Cik Siti Wan Kembang. Cik Siti Wan Kembang merupakan seorang pemerintah wanita, tempatnya di kawasan Gunung Cinta Wangsa, Ulu Kelantan, antara tahun 1610 hingga 1677 Masihi. Baginda juga memerintah di satu negeri bernama Negeri Taman Serendah Sekebun Bunga Cerang Tegayung dengan gelaran Seri Maharaja Puteri. Namun begitu, baginda telah diputerikan pada tahun 1580 apabila Sultan Mansur Shah yakni Kelantan mangkat pada 1526 Masihi, maka putera baginda Raja Gombak ditabalkan menjadi sultan dengan gelaran Sultan Gombak. Setelah baginda Raja Gombak mangkat pada 1548 Masihi, maka cucu baginda Sultan Mansur yang telah dijadikan putera angkat iaitu Raja Ahmad ditabal menjadi Sultan Kelantan pada 1548 Masihi dengan gelaran Sultan Ahmad Shah Ibni Almarhum Raja Muda Mansur Shah III. Ini kerana Raja Gombak tidak mempunyai anak. Lalu baginda Sultan Ahmad telah berkahwin dengan Cik Banun Puteri Seri Nara Diraja, iaitu sepupu kepada Raja Husin di sebelah isteri Lela Wangsa Pahang. Baginda berdua telah dikurniakan seorang puteri dinamakan Cik Siti Wan Kembang. Baginda Sultan Ahmad mangkat pada 1561 Masihi. Sewaktu puteri baginda Cik Siti Wan Kembang berusia 4 tahun, dan oleh sebab itu Raja Husin dari Johor telah dilantik menjadi pemangku Raja Pemerintah Kelantan. Menurut buku Detik-detik Sejarah Kelantan karangan Saad Syukri Haji Muda, apabila Raja Husin mangkat pada 1610 Masihi, maka Cik Siti Wan Kembang ditabal menjadi Raja Kelantan pada tahun yang sama. Baginda bersemayam di Gunung Cinta Wangsa, Ulu Kelantan, kira-kira 40 km ke tenggara Kuala Terai. Pemerintahan Cik Siti Wan Kembang di Gunung Cinta Wangsa menjadi terkenal menyebabkan banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dalam dan luar negeri, termasuk juga orang-orang Arab yang menggelar Cik Siti Wan Kembang dengan panggilan Paduka Cik Siti. Baginda mempunyai seekor kijang yang amat disukai baginda, iaitu persembahan daripada rakyat baginda yang tinggal di Gunung Ayam. Gambar kijang ini telah diterap di atas wang emas dengan perbelanjaan negeri dan kemudiannya diabadikan pula sebagai sebahagian daripada lambang kebesaran negeri Kelantan yang berkekalan sehingga ke hari ini. Dalam masa pemerintahan Cik Siti Wan Kembang yang memerintah di Gunung Cinta Wangsa itu, maka di sebelah timur laut negeri Kelantan telah timbul sebuah lagi kerajaan berpusat di Jembal di bawah pemerintahan Raja Sakti, iaitu 1638 Masihi. Setelah baginda mangkat, maka putera baginda Raja Loyor telah ditabal menjadi raja pada 1649 Masihi. Baginda dianugerahkan dengan 2 orang cahaya mata, iaitu seorang putera yang mangkat sejak kecil lagi dan seorang puteri bernama Puteri Saadong. Hubungan baik telah terjalin di antara kerajaan Cik Siti Wan Kembang di Gunung Cinta Wangsa dengan kerajaan Loyor di Jembal. Baginda Cik Siti Wan Kembang telah mengambil Puteri Saadong sebagai anak angkat yang akan mewarisi tahta kerajaan sepeninggalannya nanti, kerana baginda tidak mempunyai puteri atau putera sebab baginda tidak pernah berkahwin. Menurut Setiausaha Agung Pertubuhan Kerabat Raja Jembal Kelantan, Tengku Muhammad Nur Hamzah Engku Husin, asalnya Cik Siti Wan Kembang bukanlah berpegang pada ajaran Tauhid yakni Islam. Namun apabila tibanya pedagang-pedagang Arab ke Kelantan, baginda telah tertarik untuk mendekati agama itu. Bukti yang menunjukkan baginda asalnya bukan beragama Islam adalah nama belakang baginda, iaitu Wan Kembang.
bukannya Wan Fatimah atau Wan Aminah. Pedagang-pedagang Arab memanggilnya sebagai paduka Cik Siti. Tunku Nur Hamzah menyifatkan baginda Cik Siti Wan Kembang selepas memeluk agama Islam ialah seorang yang warak, dan kehilangannya di Gunung Ayam yang dikatakan seperti gaib sebagai antara ciri keramat. Satu sumber dari catatan pengembara Islam tersohor Ibni Battuta menyebut terdapat seorang raja perempuan beragama Islam bernama Urduga di Kuala Krai. Dalam catatan tersebut disebut sebagai Kilo Krai. Raja perempuan itu pandai menunggang kuda, memanah dan pandai menulis tulisan Arab. Sesetengah sumber mengatakan Urduga ialah Cik Siti Wan Kembang, tetapi dakwaan Urduga ialah Cik Siti Wan Kembang kebarangkalian mungkin kurang tepat, kerana jika dilihat pada fakta, zaman eksplorasi Ibnu Battuta adalah pada 1304 sehingga 1369. Jelas menunjukkan beliau hidup 300 tahun lebih awal daripada kewujudan Cik Siti Wan Kembang. Buku detik-detik sejarah Kelantan menceritakan Cik Siti Wan Kembang telah membawa diri ke Gunung Ayam untuk beribadat, menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah, dan kisah hidupnya tidak lagi diketahui selepas itu. Jadi berdasarkan kajian saya sendiri berkenaan secara batin, pengakhirannya sama seperti kisah Puteri Saadung. Kemungkinan kisah ini ditulis atau tercampur aduk dengan kisah Puteri Saadung berdasarkan pengakhirannya. Sebelum ni saya ada buat berkenaan kisah Puteri Saadung, boleh rujuk di situ siapa yang belum menonton. Di situ Puteri Saadung pun gaib, dan Cik Siti Wan Kembang pun dikatakan akhirnya gaib. Jadi pada penilaian saya, pada pendapat saya, Cik Siti Wan Kembang dia tidak gaib. Dia hanya menghambakan diri lah. Selepas memeluk agama Islam, dia banyak menghambakan diri pada Allah, dan dia tidak gaib. Dan makamnya yang terletak di kampung Banggol, Kelantan, memang benar itu adalah kuburnya. Tanah perkuburan Kampung Banggol, Jalan Pantai Cahaya Bulan, PCB. Lokasi makam hanya 2 km dari Jalan Pantai Cahaya Bulan. Ia terletak di sebuah pondok dan dikelilingi oleh tanah perkuburan Islam. Jadi makam yang ditinggikan ini adalah memang benar makam Cik Siti Wan Kembang. Di sebelahnya adalah makam seorang lelaki, merupakan kerabat raja lama. Yang ini kerabat Cik Siti yang berkait rapat dengan sepupunya. Jadi makam di situ adalah makam Cik Siti yang tinggi, yang ditinggikan, dan sebelahnya rendah tu adalah makam seorang lelaki, ini sepupunya. Kisah berkenaan Cik Siti Wan Kembang yang saya terangkan tadi, kebanyakannya adalah yang fakta lah, yang benar lah, memang benar terjadi. Dan Cik Siti Wan Kembang berjaya menghasilkan satu mata wang yang dicetak untuk perdagangan. Dari situlah dia terkenal. Banyak pedagang Arab datang, pedagang dalam dan luar negeri datang untuk berdagang. Dan gambar kijang tu pun Cik Siti Wan Kembang adalah pelopor yang memulakan satu jata negeri bagi negeri Kelantan sehingga ke hari ini yang diguna pakai. Jadi inilah kisah Cik Siti Wan Kembang, seorang raja yang pandai menguruskan atau mentadbir negeri walaupun dia seorang wanita.
Dan memang betul baginda memang tak pernah berkahwin dan tak ada anak. Jadi pemerintahannya disambung oleh kerabat-kerabatnya lah, kerabatnya bersambung dengan Putera Sadong, dan Putera Sadong bersambung dengan kerabat Cik Siti Wan Kembang. Berkenaan dengan sumber catatan Ibni Battuta, memang betul, itulah faktanya. Apa yang dikatakan sebagai Urduga itu bukanlah Cik Siti Wan Kembang. Mungkin kerajaan-kerajaan yang terdahulu ataupun kerabat-kerabat raja yang terdahulu, Raja Sakti ataupun Raja Loyor yang berpusat pemerintahan kerajaannya di Jembal, memang ada kaitan lah, kaitan dari segi darah keturunan lah, memang ada kaitan. Sebab tu hubungan mereka dua kerajaan ni baiklah, tak ada apa bermusuhan, tak ada untuk menakluk. Jadi dia sebenarnya dia baik disebabkan ada hubungan darah keturunan kat situ. Jadi itu saja keterangan saya pada hari ini berkenaan dengan Cik Siti Wan Kembang. Semoga info yang saya sampaikan ini mendapat manfaat kepada semua dan mendapat rujukan kepada semua, dan pengkaji sejarah untuk mengkaji lebih dalam berkenaan salah silah ataupun apa saja, boleh teruskan. Saya hanya membuka jalan sajalah. Jadi sekiranya anda suka video ini, sekiranya anda ingin terus menyaksikan info-info sejarah pada video yang akan datang, sila like, share dan subscribe channel ini. Kongsikan sebanyak video ini supaya lebih ramai lagi yang akan dapat manfaat daripada video ini. Sekiranya anda menonton di channel ini, bantu saya dengan tidak skip iklan, kerana daripada iklan tersebut saya akan dapat sedikit bayaran daripada pihak YouTube untuk saya teruskan eksplorasi ini. Dan jangan lupa boleh bantu saya dengan beli baju eksplorasi ini supaya saya dapat menambah dana untuk saya teruskan eksplorasi ini. Jadi sampai di sini saja eksplorasi kali ini. Jumpa lagi di episod yang akan datang yang lebih menarik, insya-Allah. Assalamualaikum.